Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam program Keadilan Mengaji, yang mana pada episod kali ini kita akan mengupas satu surah yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Zalzalah, yang mana dalam surah ini kita akan berbincang ataupun mentafsirkan ayat tersebut daripada Al-Fadhil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz sentiasa sihat dan diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berbalik kepada program, iaitu pada slot kita pada kali ini Ustaz, insyaAllah kita akan menafsirkan ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Zalzalah. Jadi apabila kita sebut berkaitan dengan surah Al-Zalzalah ni, mungkin untuk langkah yang pertama ini saya nak minta Ustaz huraikan secara umum berkaitan dengan surah Al-Zalzalah. Dipersilakan. Bismillah walhamdulillah wassalamun ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk kita pada kali ini adalah berkaitan dengan tafsir satu surah yang ringkas 8 ayat, tapi dia boleh menjadi panduan kehidupan kita dalam pelbagai bidang. Secara asasnya, umumnya, surah Az-Zalzalah ni adalah surah Madaniyah. Maknanya diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Cuma uniknya, dia surah Madaniyah, tetapi isi perbincangan berkaitan dengan akidah. Isi perbincangan asasnya tentang hari kiamat dan kesudahan manusia. Kebiasaannya tajuk ini fokus kepada ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat semasa Nabi berada di Mekah sebelum dia berhijrah. Ini antara keunikan dia lah. Baik. Makna Az-Zalzalah, dia memberi makna hari kiamat. Hari kiamat. Maknanya antara keimanan yang perlu kita betul-betul beriman kepada Allah SWT tentang kewujudan hari kiamat. Baik, diterjemahkan Az-Zalzalah ni dengan gempa bumi yang kuat lah. Gempa bumi yang kuat. Dan kita sekarang ni pun sepanjang kehidupan kita, kita boleh tengok berlakunya gempa bumi. Cuma bezanya, gempa bumi yang dicerita dalam surah ini adalah gempa bumi yang mengisyaratkan nihayah al-alam. Akhirnya dunia ini. Sebab gempa bumi ini, dia bukan bertempat masa tertentu, tetapi dia gempa bumi yang menghancurkan seluruh dunia dan alam ini. Gambaran hari kiamat. Baik, isyarat daripada Allah SWT kadang-kadang atas asas rahmat Allah SWT, kesian belah, berlakunya gempa bumi yang kita boleh tengok. Dan kesannya macam mana, apabila berlaku gempa bumi di satu-satu tempat, dia menghancurkan hampir keseluruhan rumah-rumah dan bangunan. Dan ramai yang mati, meninggal dunia. Tapi yang masih hidup, kita boleh meneruskan kehidupan. Kita ataupun sesebuah kerajaan bagi satu-satu tempat yang berlaku gempa bumi, dia boleh bina balik bandar tersebut, kehidupan tersebut. Dan mungkin dia boleh pilih di tempat baru yang berdekatan dengan tempat berlakunya gempa bumi. Dan kerana kemajuan teknologi ilmuwan yang ada sekarang ni, mana kita boleh ambil manfaat. Macam mana kita nak bina rumah dan bangunan serta kehidupan, kemudian asas yang kita bina, supaya kita boleh lawan kesan daripada gempa bumi itu. Sebagaimana yang berlaku di Jepun biasanya, kita ambil teknologi daripada Jepun. Berlaku gegaran yang agak tinggi, tetapi bangunan tu tetap utuh. Contohnya, dalam masa sama, kita boleh ambil manfaat daripada pakar-pakar yang mengkaji tentang ilmu muka bumi ini. Macam mana untuk kita tahu dengan kepakaran ilmu itu tempat-tempat yang berisiko berlakunya gempa bumi. Contohnya, kalau tak silap disebut
lingkaran api Pasifik. Ya. Dan sebenarnya negara kita juga termasuk dalam kawasan tersebut. Artinya dengan ilmu dan kepakaran, kita boleh ambil tindakan awal. Kita tidak membangunkan rumah dan bandar di kawasan yang ada risiko tinggi berlakunya gempa bumi. Tetapi gempa bumi ini yang dicerita oleh ini, kita tak boleh buat apa dah. Itu gambaran isyarat berakhirnya dunia. Sebab Allah Ta'ala dengan sistem yang dia buat, dengan peraturan yang dia buat, dengan ketentuan daripada dia, dunia ini, kehidupan ini, dia tidak kekal abadi. Akan sampai masanya, semuanya akan hancur. Itu keimanan kita. Baik. Dalam masa sama, surah ini juga dia tekan di sudut akidah. Akidah keimanan seseorang itu mesti jelas. Jadi apabila jelas akidah, maknanya dia boleh buat persiapan awal. Contohnya, apabila berlakunya hari kiamat, semua bumi ini akan hancur dan manusia akan mati dan akan dibangkitkan semula. Jadi dia perlu buat persiapan supaya dia mendapat rahmat dan nikmat syurga daripada Allah di akhirat kelak. Kalau akidah dia silap, contohnya digambarkan oleh Al-Quran, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ini pandangan keimanan ataupun akidah seseorang yang salah. Dia kata tak apa, dia buat maksiat pada Allah sebab dia orang Islam, kalau masuk neraka pun hanya seketika. Ini satu pandangan kefahaman yang silap kerana akidah yang silap. Ataupun kefahaman yang silap apabila dia menggambarkan dunia ini adalah segala-galanya. Jadi dia sebut waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Hidup di dunia ini maknanya kita kekal atas dunia. Kalau kita mati, kita hancur pun masa yang menentukan. Kemudian kita akan habis macam tu. Ini gambaran yang silap. Sebab itulah salah satu cara kita kena baca dan kita kena hayati tuntutan Allah kepada kita melalui surah Az-Zalzalah. Baik, Alhamdulillah. Secara umumnya Ustaz menjelaskan iaitu surah Al-Zalzalah ini membincangkan berkaitan dengan hari kiamat dan juga membincangkan dengan sudut akidah, iaitu pegangan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada itu kita akan menghuraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan surah Az-Zalzalah ini apabila Al-Fadhil Ustaz ada menyebut berkaitan dengan bumi ini digegarkan dan gegaran bumi ini tidak sama seperti mana yang kita tengah melihat pada ketika ini. Mungkin kita merasakan tsunami itu sudah besar, ombak yang gempa di mana-mana tempat sekalipun kita merasakan ini dah cukup besar, sedangkan ada lagi perkara yang lebih besar yang menunjukkan ke arah pengakhiran dunia ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita akan berehat sebentar dan insya-Allah kita akan kupas dengan lebih mendalam berkaitan dengan Az-Zalzalah ini, insya-Allah. Keistimewaan gold dan pewter coin keluaran Royal Selangor ini, ia memaparkan detik bersejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan Masjid Negara ketika peristiwa reformasi tahun 1998. Gold dan pewter coin ini boleh ditempah secara pratempah untuk mendapatkannya dan ia juga datang dalam edisi terhad untuk orang ramai. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada mendapat gold dan pewter coin Parti Keadilan Rakyat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi ke program Keadilan Mengaji yang mana kita akan mengupas berkaitan dengan tafsir ayat surah Al-Zalzalah. Dan untuk itu sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan berkaitan dengan secara umum apa yang disebut iaitu surah Al-Zalzalah, dan kita dapat lihat ia menceritakan tentang perakhiran iaitu hari kiamat dan juga terkait dengan perkara yang melibatkan akidah. Jadi untuk itu Ustaz, pada sesi ini mungkin secara lebih mendalamnya mungkin Ustaz boleh menghuraikan apa yang disebut dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha.
yaitu dalam makna al-zalzalah itu sendiri. Ya, itu ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maknanya Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita akan sampai masanya. Apabila tibanya dunia ni akan berlaku kegoncangan yang hebat. Ya. Sehingga berlakunya hari kiamat. Dan kalau kita tengok ada seorang sahabat kisahkan dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta dengan Nabi dan antara sifat mulia para sahabat ni, antara dia fikir peluang dia bersama dengan Nabi, apabila ada ruang berjumpa dengan Nabi, dia akan tanya soalan yang berkait dengan kehidupan dunia dan akhirat. Itu antara kekuatan para sahabat. Dia tidak fikir tentang hanya dunia, tetapi dunia bersekali dengan akhirat. Dan antaranya salah seorang sahabat tanya Nabi, dia minta dengan Nabi baca satu ayat ataupun baca satu surah yang ringkas, yang pendek tetapi cukup untuk jadi panduan kepada dia. Jadi Nabi baca surah ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai ke akhir. Yang kedua, daripada ayat ni juga kita boleh tengok macam mana salah seorang sahabat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW pernah tengok Sayyidina Abu Bakar ni duduk termenung, nampak sedih dan menangis. Sehingga Nabi tanya, "Ma yubkik ya Abu Bakar?" Apa faktor, apa sebab kamu menangis? Jadi abkatni hadhihi surah. Aku menangis apabila aku baca surah ini. Bermula dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai ke akhir. Jadi menangis ni kerana dia faham, dia menghayati dan dia rasa macam terlalu berat untuk dia menghayati makna dan menanggung makna-makna ini. Jadi sehingga Nabi ini melalui jawapan Nabi menggambarkan sifat rahmah yang ada pada Nabi. Nak menggambarkan Islam itu sendiri. Dia tetap ada ruang jalan keluar. Dan secara keseluruhannya menggambarkan Islam ni agama yang ada unsur kasih sayang dan kesian belah. Dan Allah Ta'ala tahu apabila Allah Ta'ala arahkan sesuatu arahan dan meninggalkan satu-satu larangan dalam kemampuan manusia. Dan ada unsur keringanan dalam urusan tersebut. Jadi Nabi jawab, apabila Sayyidina Abu Bakar rasa terlalu berat, Sayyidina Abu Bakar rasa terlalu berat, Nabi kata, "Lau annakum la tukhti'un wa la tudhnibun la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yudhnibun fa yaghfiru lahum." Jadi nak menggambarkan walaupun berat itu bagus dari satu sudut. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala buat arahan dan larangan sebenarnya dalam kemampuan manusia. Satu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna tidak buat salah. Yang sempurna adalah di sudut ciptaan. Tapi di sudut kehidupan manusia mesti ada kesilapan, ada kelemahan. Jadi macam mana kita nak uruskan kelemahan kesilapan kita dengan kita sentiasa berurusan dengan Allah. Perlu kita sentiasa berdoa, beristighfar, meminta ampun dan rahmat daripada Allah SWT. Itu asasnya. Sebab itulah lahirnya keperluan kita untuk kita istighfar, untuk kita bertaubat. Supaya antaranya adalah hubungan kita dengan Allah ni sentiasa ada, sentiasa kekal. Dan ayat yang pertama nak menggambarkan kepada kita disokong oleh ayat-ayat yang lain. Maknanya akan sampai masanya berlakunya satu gegaran yang kuat sehingga berlaku hari kiamat. Antaranya ayat pertama dan surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia keseluruhan. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala sebut wahai manusia. Tak kira siapa. Mukmin ke, kafir ke, munafik ke, fasik ke, muslim ke, semua sekali kena beri perhatian. Apa yang Allah Ta'ala nak cerita? Ittaqu rabbakum. Asasnya semua kita ni kena bertakwa kepada Allah. Kena takut, kena berhati-hati, kena beri perhatian apa yang Allah Ta'ala nak cerita melalui ayat-ayat Al-Quran, perantaraan Nabi kita SAW. Antaranya bertakwa kepada Allah. Antara takwa kepada Allah ialah
kita kena fokus kepada ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Antaranya ayat pertama surah Al-Hajj, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Zalzalah ini, zilzal ni, kegoncangan bumi ni adalah sesuatu yang besar yang perlu diberi perhatian. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kerana asasnya hari kiamat berkaitan dengan azab Allah SWT. Kalau kita tak beri perhatian. Dan suasana hari kiamat ni, kegoncangan ni, kita nampak manusia seolah dia dalam kebingungan. Sebenarnya bukan dia gila, bukan dia bengong, tetapi gegaran tu terlalu kuat. Sehingga seorang ibu contohnya digambarkan, ibu memang paling sayang kepada anak dia. Yang tengah menyusu pun dia tinggal anak dia. Kalaulah seorang ibu tengah menyusu anak pun dia tinggal, apatah lagi kita semua dalam keadaan kebingungan kerana unsur zalzalah ni, kegoncangan ni terlalu kuat. Sebagai menandakan berakhirnya bumi dan manusia akan berdepan dengan Allah SWT. Itu asas dia. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz di atas penerangan berkaitan dengan maksud az-zalzalah secara terperinci dan dalam. Dan kita dapat lihat bahawa makna ni cukup besar untuk kita hayati. Sebab itulah apa yang disebutkan tadi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menangis apabila membaca surah ini. Saya yang mendengar ni pun terasa macam bila diterangkan balik makna kata ini, kita dapat lihat bahawa makna zalzalah ini adalah cukup besar. Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, kita patutlah kita beriman kepada hari akhirat dan kita melihat tanda-tanda itu yang akan berlaku. Jadi itu insya-Allah kita akan hurai dengan lebih lanjut selepas ini, dan sidang meneruskan, jangan pergi ke mana-mana. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita dalam sesi yang terakhir berkaitan dengan tafsir surah Al-Zalzalah, yang mana insya-Allah kita akan mengupas secara mendalam berkaitan, sebentar tadi kita telah mengupas secara mendalam berkaitan dengan makna Az-Zalzalah dan turut dihuraikan satu ayat daripada surah Al-Zalzalah ini. Dan insya-Allah untuk sesi yang terakhir ni, dan mungkin kita akan sambung pada episod yang akan datang, disebabkan kerana surah Al-Zalzalah ini keseluruhannya 8 ayat. Dan kita baru menghuraikan 2 ayat daripada surah Al-Zalzalah ini. Jadi untuk itu Ustaz, pada ayat yang kedua ini apa yang boleh ditafsirkan dan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Asasnya kesan, maknanya peristiwa yang akan berlaku selepas berlakunya hari kiamat itu. Jadi Allah Taala sebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maknanya bila berlakunya hari kiamat, selepas pada itu Allah Ta'ala akan keluarkan semua benda-benda berat yang ada dalam perut bumi, dalam bumi. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah athqal, thaqil, benda berat. Sedangkan kita faham yang dimaksudkan dengan benda berat itu adalah kita manusia asasnya, sebab dibangkitkan untuk menerima perhitungan hisab daripada Allah. Tapi sebab apa Allah Ta'ala guna kalimah menggambarkan manusia ini berat? Sedangkan ada lagi bahan yang lebih berat daripada kita manusia. Dalam perut bumi adanya bahan galian.
adanya besi, tentunya jauh lebih berat. Dan dalam ayat yang lain ada disebut kadang-kadang peranan binatang ataupun kenderaan. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyakil anfus. Kadang-kadang manfaat yang kita perolehi daripada sama ada binatang kenderaan ataupun melalui alat-alat, contohnya kapal dagang ataupun kapal terbang yang boleh bawa barang-barang berat. Barang untuk kita musafir ataupun barang yang terbabit dengan perdagangan, perniagaan, itu menggambarkan benda berat. Ataupun kita juga sebut berat, contohnya kadang-kadang di sudut material tu kita tak nampak. Cuma kesan tu berat untuk kita tanggung. Contohnya adalah hutan. Hutan ni kita tak nampak. Contohnya lah, tak nampak depan. Cuma ada dalam dalam kertas dia tertulis lah. Tapi maknanya orang yang berhutan ni kesan dia terlalu berat untuk dia tanggung. Menyebabkan kadang-kadang berlaku kemurungan. Ada orang sampai sanggup bunuh diri, terjun daripada bangunan, tak nak jumpa dengan orang. Itu kesan berat, athqal, berkait dengan hutan contohnya. Ataupun kita manusia, lebih-lebih lagi orang Islam, antara benda berat yang dia tanggung adalah dosa. Contohnya, dia boleh berkesan dalam kehidupan. Contoh paling jelas ialah apa berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan dia sahabat yang paling rapat. Kita tahu sejarah kehidupan Sayyidina Abu Bakar, akhlak yang mulia, infak dia fi sabilillah, semua sekali, tetapi dia rasa berat. Itu sepatutnya yang kita juga kena rasa. Jadi apabila Allah Ta'ala keluarkan manusia ni athqalaha, benda berat. Jadi berat di sini bukan berat di sudut timbangan kilogram kita. Tetapi berat adalah di sudut tanggungjawab kita. Itu yang berat. Di sudut amanah dan tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri kepada kita semasa kita hidup atas dunia. Maknanya puluh-puluh tahun kita hidup atas dunia ni, kita guna sepenuhnya nikmat dan kemudahan asas yang disediakan oleh Allah. Itu sebenarnya bukan percuma. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kepada kita, tujuannya adalah untuk kita bersyukur. Kita takbirkan kesyukuran kita melalui ibadat kita. Melalui ubudiah kita kepada Allah SWT. Allah Ta'ala boleh beri peluang sepenuh untuk kita guna apa saja nikmat yang berkaitan dengan pemandangan, berkait dengan pendengaran, berkaitan dengan nikmat yang kita habiskan ke semua sekali, tapi itu semuanya akan dihisap oleh Allah SWT yang ditakbirkan dengan berat itu. Jadi berat itu adalah pada tanggungjawab kita. Puluh-puluh tahun kita guna, kalau kita guna bertepatan dengan kehendak Allah, maka beratnya berat pahala. Kalau kita guna nikmat tapi tidak ikut kehendak Allah, maka itu berat dosa yang perlu ditanggung. Itu yang perlu kita faham. Apabila berlakunya hari kiamat, selepas pada itu Allah Ta'ala akan keluarkan semua kita manusia untuk berdepan dengan Allah SWT. Makna kata dalam hari kiamat ini kita akan dapat lihat bahawa adalah hari perhitungan. Perhitungan untuk setiap manusia ini, dan sudah pasti sebelum ke hari perhitungan itu terdapat tanda-tanda. Termasuklah dengan Allah SWT ini menggemparkan seperti yang saya sebut tadi, iaitu menghancurkan dunia ini yang tidak ada kesan satu pun, melainkan apabila di akhirat dan kita dihitungkan keseluruhannya. Dan berat yang dimaksudkan oleh Al-Ustaz itu adalah sama ada kita berat membawa timbangan pahala ataupun kita berat membawa timbangan untuk dosa, yang mana akhirnya kita akan pergi ke syurga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan dan puan sedang menonton sekalian, makna kata daripada surah Al-Zalzalah ini, Allah SWT ini menceritakan tentang keadaan yang akan berlaku di akhirat kelak. Dan cuba kita bayangkan, kita melihat tsunami terutamanya yang berlaku di Aceh pada 2004, kalau tak salah saya lebih kurang itu. Iaitu kita lihat
ratanya tanah itu tidak ada satu kesan pun. Melainkan pada ketika kita lihat ada tanda-tanda keajaiban Allah ni, adanya masjid yang tidak ditenggelamkan ataupun tidak diangkat oleh ayat ombak itu. Cuma apa yang kita nak sebut bahawa tsunami yang kecil itu pun sudah memberi kesan yang cukup besar kepada kita. Bahkan gempa-gempa bumi yang berlaku di negara-negara jiran, misalnya di luar negara. Dan alhamdulillah kita tidaklah berada di negara yang mana bumi kita ni aktif, gunung ganang kita ni aktif untuk melakukan gempa-gempa bumi dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi apapun nasihat ataupun apa yang telah dihuraikan oleh pada Ustaz ni perlu untuk kita sama-sama ambil manfaatnya. Dan insya-Allah kita tidak berhenti setakat ini saja, kerana pada episod yang akan datang kita akan menghuraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan surah Al-Zalzalah ini. Dan insya-Allah terima kasih Ustaz kerana sudi untuk meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.